Selamat sejahtera, saya Chai Ting daripada Kumpulan 9. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk etika dalam profesen perguruan. Yang pertama, apakah maksud etika? Menurut Kamus Dewan, etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang membawa maksud norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran bagi tingkah laku manusia. Yang kedua, apakah maksud etika keguruan? Etika keguruan merupakan suatu nilai atau panduan yang harus dipatuhi oleh para guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar berdasarkan apa yang tertera dalam tata susila profesen keguruan, iaitu kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan berkebolehan, menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip rukun negara. Yang ketiga, apakah maksud profesen? Profesen ialah pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Profesen ialah satu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, dan mementingkan mutu perkhidmatan. Yang keempat, apakah maksud guru yang profesional? Berdasarkan penelitian tentang profesionalisme guru, kita dapat merumuskan bahawa guru yang profesional haruslah berilmu, berkemahiran dan berketerampilan dalam pengetahuan pedagogi dan mempunyai sahsiah yang baik serta boleh diteladani oleh pelajar. Menurut Abdullah Syukur, ciri-ciri guru yang berkesan yang selaras dengan amalan profesional guru termasuklah bersikap profesional, mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori, kaya dengan ilmu, bertindak atas landasan etika dan tata susila kerja, bermoral teguh dan berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hazwani Izzati binti Hamizan akan menerangkan tentang etika kerja KPM. Baiklah, apakah itu etika kerja? Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Terdapat 3 objektif etika kerja KPM, iaitu yang pertama ialah menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Dan yang ketiga, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Baiklah, terdapat 5 prinsip-prinsip asas etika kerja, iaitu yang pertama, niat yang betul. Sebagai seorang guru, kita mestilah memperbetulkan niat kita untuk menjadi seorang guru yang baiklah, yang terbaik, supaya kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan menghasilkan pelajar yang cemerlang. Dan yang kedua ialah perlakuan yang baik. Sebagai seorang guru juga, kita haruslah menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid kita, kerana selalunya pelajar-pelajar ni akan menjadikan guru ni sebagai role model mereka. Jadi tidak patutlah seorang guru menunjukkan perlakuan yang tidak baik kepada pelajar-pelajar. Okey, yang ketiga, penggerak ke arah kebaikan. Jadi guru ni selalunya akan membimbing pelajar-pelajar ke arah kebaikan saja. Memang tiada langsung arah keburukan. Okey. Yang ketiga,
Yang keempat, memperkotakan apa yang dikata. Guru haruslah selalu menepati janji mereka terhadap anak-anak murid mereka, rakan sekerja mereka, supaya guru ni menjadi seorang yang dipercayai oleh mereka, terutamanya pelajar-pelajar lah. Dan yang akhir sekali, berdisiplin dan beradab. Seorang guru haruslah menunjukkan sikap yang berdisiplin dan beradab agar pelajar-pelajar kita juga turut mengikuti contoh yang kita tunjukkan kepada mereka dan menjadi lebih berdisiplin dan beradab kepada guru-guru mereka. Baiklah, seterusnya terdapat 7 nilai yang difokuskan oleh KPM untuk guru-guru di Malaysia amalkan, iaitu yang pertama ialah nilai amanah. Amanah adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Contohnya ialah bersikap jujur dan setia kepada organisasi. Sebagai seorang guru, kita mestilah jujur dalam melaksanakan tugasan kita dan setia kepada organisasi tempat kita bekerja tersebut. Lepas tu mestilah menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan dan tidak menggunakan waktu bekerja di pejabat. Maknanya kalau tiba waktu kita mengajar di kelas tersebut, kita mestilah pergi ke kelas tersebut, bukannya hanya duduk di pejabat sahaja. Yang kedua, nilai yang kedua ialah benar. Bercakap benar dan menepati janji. Guru mesti tidak berbohong atau mungkin janji, kerana ini adalah satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan. Seperti yang saya kata sebelum ini, guru selalunya adalah golongan yang dipercayai oleh pelajar-pelajar, ibu bapa pelajar dan rakan sekerja kita. Jadi kita mestilah sentiasa menunjukkan sikap yang jujur, tidak pernah berbohong. Ianya amat penting lah bagi kita seorang guru. Yang nilai yang ketiga ialah bijaksana. Guru haruslah menggunakan pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai. Guru juga harus mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama. Macam guru ni haruslah sentiasa berfikir secara bijaksana lah dalam melakukan apa jua tindakan, kerana apabila kita bekerja nanti, banyak situasi, pelbagai situasi yang akan kita tempuh, yang menyebabkan kita kena berfikir apa cara untuk kita selesaikan masalah tersebut. Nilai yang keempat ialah bersyukur. Setiap individu, tidak kira pelajar, guru, pemimpin pendidikan mahupun penjawat awam yang lain, haruslah mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima, berpuas hati dengan anugerah dan hadiah yang diterima. Jadi mestilah kita sebagai seorang guru, tak kisahlah sebagai seorang asalkan kita ni seorang manusia, kita mestilah sentiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Janganlah kita bersifat bongkak, sombong dan sebagainya. Baiklah, nilai yang kelima ialah dedikasi. Amalan ini merujuk kepada sikap individu yang rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Misalnya bekerja dengan tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Macam yang kita tahu, guru ni sememangnya banyak tugasan lah yang perlu dilaksanakan. Guru ni bukan sahaja tugas mereka bukan sahaja mengajar saja, tapi banyak lagi tugasan yang perlu mereka lakukan selain mengajar. Misalnya kita juga sebagai seorang guru juga bukannya mereka hanya mengajar pada waktu persekolahan saja, bahkan terutamanya kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam,
guru selalunya akan mengadakan kelas tambahan lah. Contohnya kelas tambahan pada waktu petang, malam. Ini guru yang sebegini selalunya menunjukkan sifat dedikasinya lah. Memang baguslah guru yang sebegini. Okey. Yang keenam ialah nilai ikhlas. Okey, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa menekankan nilai ikhlas. Dalam kata lain, ikhlas bermaksud berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Bagi saya, nilai ikhlas ni memang penting lah bagi seorang guru, kerana dengan ikhlas ni lah kita akan sentiasa kita tidak akan rasa terbeban untuk mengajar, menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar. Kita akan secara tidak langsung akan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu tersebut sampailah pelajar tersebut faham apa yang kita ajarkan. Okey. Yang nilai yang terakhir sekali ialah nilai penyayang. Sekiranya guru memiliki sifat penyayang, hubungan kekeluargaan antara guru yang lain akan lebih akrab dan mencetuskan permuafakatan yang terjalin kukuh. Interaksi yang sihat ini akan menguntungkan semua pihak kerana sifat-sifat kekitaan akan terjelma. Okey, sifat penyayang ni memang penting lah bagi seorang guru, sebab guru ni akan banyak berinteraksi dengan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang mendahagakan ilmu daripada kita. Jadi kita tahu yang tidak semua setiap pelajar ni mempunyai IQ yang berbeza dan latar belakang yang berbeza. Jadi kita haruslah peka dengan setiap pelajar yang kita ajar tu dan menunjukkan sifat penyayang terhadap mereka sekiranya kita melihat mereka menghadapi masalah ke. Jadi kita kenalah bertanya kepada pelajar tersebut. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, menyambung kepada etika dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, sekarang saya akan bercakap mengenai etika ataupun kod etika perguruan. Terdapat 4 kod etika perguruan, di mana yang pertama adalah tanggungjawab kepada pelajar, kedua, tanggungjawab kepada ibu bapa, ketiga, tanggungjawab kepada masyarakat, dan yang keempat merupakan tanggungjawab kepada profesyen keguruan. Lihat kepada aspek tanggungjawab kepada pelajar. Yang pertama, seorang guru haruslah mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelajar. Hal ini dilihat dalam pelbagai aspek, terutamanya di dalam kelas dan juga di luar kelas. Yang kedua, seorang guru haruslah merahsiakan maklumat sulit peribadi pelajar. Sebagai contoh, sekiranya seorang pelajar itu menceritakan tentang masalah rumah dan sebagainya, seorang guru haruslah bertindak dengan menyimpan rahsia tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan membuka aib pelajar tersebut. Yang ketiga adalah memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan kursus. Yang seterusnya adalah merupakan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Baik, yang pertama, menghormati tanggungjawab utama ibu bapa. Yang kedua, mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama. Yang ketiga, merahsiakan maklumat sulit yang diberikan oleh ibu bapa. Yang keempat, memberikan maklumat demi kepentingan anak mereka, seperti contohnya hari bertemu guru ataupun hari tanda tangan buku rekod. Dan pada ketika itu, seorang guru haruslah memberi laporan tentang perlakuan dan disiplin yang dilakukan oleh pelajar kepada ibu bapa. Dan yang terakhir sekali adalah mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh kedudukan ekonomi oleh ibu bapa. Tanggungjawab yang seterusnya adalah merupakan tanggungjawab kepada masyarakat. Baik, yang pertama, seorang guru haruslah mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang merosakkan. Sebagai contoh, seorang guru tidak harus menyebarkan ajaran seperti black metal, ajaran sesat dan sebagainya. Yang kedua, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Yang ketiga, menghormati masyarakat sekeliling. Dan yang keempat, berpegang kepada tingkah laku yang sopan. Terakhir sekali dalam kod etika perguruan adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesyen perguruan. Baik,
Seorang guru haruslah mengelakkan diri daripada menjatuhkan maruah seorang guru, sebagai contoh melakukan perkara di luar jangkaan ataupun mengubah ciptaan ataupun jantina asal dan sebagainya. Yang kedua, berusaha dengan rajin dalam menjalankan tanggungjawab. Yang ketiga, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan seorang guru. Dan yang keempat adalah sentiasa bersedia dalam membantu rakan sejawat. Kita melihat kod etika perguruan, sekarang kita akan beralih kepada accountability perguruan. Baik, dalam accountability perguruan terbahagi kepada 5 benda, iaitu accountability terhadap pelajar, terhadap diri sendiri, terhadap ibu bapa, terhadap masyarakat dan juga terhadap profesion perguruan. Kita akan melihat mengenai accountability terhadap pelajar. Accountability terhadap pelajar yang pertama adalah mendidik pelajar ke tahap akademik yang cemerlang. Yang kedua, membentuk sasiah pelajar. Yang ketiga, membentuk potensi pelajar secara menyeluruh. Dan yang terakhir sekali, membentuk pelbagai kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran belajar bersosial dan juga kemahiran menguruskan emosi dan sebagainya. Kedua adalah accountability terhadap diri sendiri. Baik, seorang guru haruslah mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang luas dalam mata pelajaran yang diajar. Yang kedua, seorang guru haruslah melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran seperti penyampaian maklumat yang berkesan. Dan yang terakhir sekali adalah meneroka dan mencari ilmu baharu serta pengetahuan kandungan pedagogi dalam bidangnya. Seterusnya adalah accountability terhadap ibu bapa. Baik, seorang guru haruslah melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh ibu bapa dalam mendidik anak mereka dalam menjadi insan yang berguna. Yang seterusnya adalah mewujudkan perhubungan erat dengan ibu bapa, sebagai contoh tiada salah faham dan tidak menyalahkan satu sama lain. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan perkembangan dan kemajuan pelajar di sekolah. Yang terakhir adalah accountability terhadap rakan sejawat. Baik, setiap guru haruslah bekerjasama sesama rakan sejawat demi menjaga imej profesion. Yang kedua, melakukan peningkatan dalam profesionalisme diri. Dan yang ketiga, sentiasa membantu rakan sejawat yang baharu dalam profesion seperti guru pelatih dan sebagainya. Kita akan melihat kepada etika penggunaan media sosial dalam perguruan. Baik, apa yang boleh kita ambil contoh media sosial yang sering digunakan adalah seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan sebagainya. Baik, kita akan lihat tujuan penggunaan media sosial. Yang pertama adalah pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah penyebaran maklumat pengajaran. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Baik, apa yang boleh kita ambil contoh pada tahun 2020 ataupun pada tahun ini, Malaysia mengalami wabak COVID-19. Jadi, IPTS, IPT, pusat pengajian, sekolah dan sebagainya terpaksa ditutup. Namun demi memastikan perjalanan sesi pengajaran dan pembelajaran masih diteruskan, konteks penggunaan media sosial ini penting dan setiap guru haruslah menjaga dan memastikan tujuan penggunaannya selaras dengan etika. Baik, larangan dalam penggunaan media sosial adalah tidak boleh mendedahkan maklumat rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, tidak boleh memberi komen negatif mengenai dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan tidak boleh menjejaskan imej Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan perkara ini haruslah dielakkan oleh mana-mana individu yang bergelar sebagai guru. Simpulkan, etika profesion keguruan haruslah diamalkan oleh semua guru, malahan individu yang baru bergelar guru. Hal ini supaya negara dapat melahirkan lebih ramai guru yang berwibawa, bertanggungjawab dan berketerampilan demi melahirkan lebih ramai generasi yang cemerlang pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih dan salam negara ke Malaysia.